من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وتب علينا وانظر إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين والممتازين في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من شر قلبنا ومن شر سمعنا ومن شر بصرنا ومن شر لساننا ومن شر قلبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا يا الله من الأهل الحبائب سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur kita rafa'kan setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah telah pun mengizinkan kita semua untuk berhimpun dan berada di tempat yang sangat baik ini, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala telah pun mengangkat banyak martabat insan. Dari tempat yang mulia ini juga Allah Subhanahu wa taala telah pun memakbulkan banyak permintaan, dan di sini jugalah Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat kepada kita semua, terutamanya nikmat untuk menjadi hamba Allah Ta'ala yang beriman, yang mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala pada seluruh jalan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi oleh kerana itu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada perkara yang jauh lebih penting untuk kita bersama-sama fikirkan kecuali kita memikirkan tentang kebesaran Allah Ta'ala, ya. Dan kebesaran Allah Ta'ala ini mencakupi segala sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Ta'ala. Dan kebesaran Allah Ta'ala ini pula, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan satu daripada perkara yang amat besar sekali untuk kita semua fahami dan untuk kita semua dalami. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah, Allah Ta'ala telah pun memberikan satu kemerdekaan buat tanah air kita. Dan sangat meriah sekali kemarin kita menyambut sambutan ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-65 tahun. Dan kita dapat melihat sebenarnya banyak sekali nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Banyak sekali, Masya Allah Tabarakallah, kelebihan yang Allah Ta'ala nyatakan kepada kita. Dan ini semuanya adalah merupakan jasa dan sumbangan para ulama-ulama silam, yang mana mereka berjuang bagi memastikan musuh semuanya dikalahkan. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl ila akhiril ayah. Disebutkan kepada kita, sidang jemaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, dan bunuhlah mereka di mana sahaja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka yang telah mengusir kamu, iaitu daripada Mekah, dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Dan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan ini adalah terhadap musuh-musuh yang telah pun memberikan tekanan kepada umat Islam suatu ketika dahulu. Dan suatu ketika dahulu, Masya Allah Tabarakallah, disebutkan kepada kita semua betapa di tanah air kita sebenarnya ada banyak tokoh yang memberikan sumbangan yang lebih besar kepada kita semua. Kalau tuan-tuan kita maklum tentang kehebatan, Masya Allah Tabarakallah, Mat Kilau, sebab telah pun difilmkan, tetapi ada satu tokoh yang besar, namanya adalah Tok Kupaloh. Yang mana Tok Kupaloh ni, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ni adalah merupakan penasihat agama kepada Sultan Zainal Abidin III waktu itu di Terengganu, Darul Iman. Jadi kalau kita tengok sejarah, setelah mana British memegang negeri-negeri selat, Masya Allah Tabarakallah, sebenarnya ketika mana mereka nak berganjak ke pantai timur, mereka agak lambat sikit, tuan-tuan sekalian. Dan antara punca kelambatan tersebut adalah kerana ada tokoh yang berada di Terengganu, iaitu Tok Kupaloh, Masya Allah Tabarakallah.
Dan ketika mana Sultan didatangi oleh British kata kami inginkan tanah, kami inginkan tempat. Ini tuan-tuan penjajah. Jadi British ni adalah penjajah. Cuma setelah mana dia menjajah kita, dia pula datang seperti hero. Contohnya apa tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dia buatlah macam-macam jenis unit beruniform tuan-tuan. Sebab itu Malaysia merdeka 65 tahun. Malaysia merdeka 65 tahun. Tapi kalau tuan-tuan maklum, polis kita, subhanallah tabarakallah, ulang tahun mereka dah lebih sampai ke 100 tahun. Kenapa? Sebab ketika mana British datang ke tanah Melayu ni, mereka nak kacau kuasa sultan pada saat ketika itu, mereka wujudkanlah, masya-Allah tabarakallah, macam-macam unit beruniform yang ada. Ini sejarah dia tuan-tuan. Macam itu juga diwujudkan ketenteraan, walaupun waktu itu ada regimen askar Melayu, antaranya Lieutenant Adnan yang asalnya orang Kajang tuan-tuan, tetapi akhirnya berkhidmat di hujung sana, khususnya di Johor tuan-tuan sekalian, dan membantu British ketika mana menghadapi perang dengan Jepun. Jadi sebenarnya kalau kita tengok kepada sejarah, masya-Allah tabarakallah, cuma hari ini negara kita dah merdeka lah, dan peranan-peranan para pahlawan kita, frontliner kita dah menjadi sebati dengan kita semua. Tetapi politiknya, secara politiknya, ketika mana British berlawan dengan Mat Kilau tuan-tuan sekalian, masya-Allah tabarakallah, dia berlawan dengan Mat Kilau, dia berlawan dengan Tok Bahaman, dia berlawan dengan Tok Gajah, dia nak kacau kuasa sultan. Waktu itu pula dia wujudkan ketenteraan ni, dia wujudkan yang masya-Allah tabarakallah unit beruniform ini, untuk dia kata inilah sebenarnya penjaga. Padahal waktu itu kita dah ada Temenggung tuan-tuan sekalian. Padahal pada waktu ketika itu kita dah ada penguatkuasa kita sendiri. Tetapi akhirnya sekali setelah mana berlakunya perbincangan di antara sultan tuan-tuan sekalian dan juga perlembagaan yang British bawa, akhirnya wujudlah terms yang disebutkan sebagai raja berperlembagaan tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi raja yang berperlembagaan ini adalah perlembagaan yang ditinggalkan oleh British suatu ketika dahulu. Jadi itu sejarahnya, dan ini kita tak dapat nafikan tuan-tuan. Dan sehingga pada hari ini kita termasuk sebagai negara-negara Commonwealth, sebagai negara yang telah pun dijajah oleh British, dan mereka meninggalkan pelbagai kesan. Antaranya mereka meninggalkan kesan daripada sudut soal keselamatan dalam negara dan luar negara tuan-tuan sekalian. Tapi bukanlah Ustaz, adakah Ustaz cuba bercakap bahawa sebenarnya unit beruniform kita pada hari ini mereka kekal dengan British? Bukan begitu tuan-tuan. Sebenarnya kita nak cerita bagaimana politik yang British buat suatu ketika dahulu. Kita cerita pasal British ni. Para pejuang kita, askar kita, para penjaga kita, polis kita. Tapi saya nak cerita macam mana politik British lakukan. Mereka asalnya adalah penjajah, dan mereka pula kata nak majukan tanah Melayu ini, dan akhirnya dia wujudkan pelbagai jenis agensi-agensi pada zaman dia. Dan bila dia keluar pada saat ketika itu, masya-Allah tabarakallah, dia meninggalkanlah legasinya sampai ke hari ini. Dan setelah itu semuanya ditadbir urus dengan sistem kita semula. Tapi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini jelas menunjukkan kepada kita, masya-Allah tabarakallah ya, bagaimana sebenarnya perjuangan Tok Kupaloh dahulu. Sebenarnya apabila suatu ketika British nak datang ke tempat dia, nak datang ke Terengganu, dia minta tanah. Dan waktu itu Tok Kupaloh dia kata apa? Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dia kata kepada British ni, kalau kamu nak ambil tanah ini, subhanallah tabarakallah, kamu ambil lah, kat belakang rumah aku ada banyak tanah. Kamu ambil lah tanah di belakang rumah aku, dan kamu bawa balik ke tanah ke negeri kamu atas kapal, dan kamu jangan datang lagi. Jadi British marah. British kata nak tanah, tapi Tok Kupaloh kata belakang rumah aku ada banyak tanah, kamu pergi ambil dan kamu bawa balik negara kamu, jangan kamu datang lagi. Masya-Allah tabarakallah. Ni Tok Kupaloh ni marah pada mereka. Dan akhir sekali waktu itu British ni rasa marah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sedang duduk menghadapi satu sama lain. British ni cuba nak bangun, nak marah, nak tengking Tok Kupaloh ni, nak herdik dia. Tapi inilah disebut sebagai karamah. Mereka tak boleh nak bangun. Dia nak herdik ulama' waktu itu, jadi kaki dia tak kuat. Dia nak bangun daripada kursi tersebut, Allah Ta'ala tak izinkan. Tok Kupaloh kata apa dia? Tadi kau kata kau nak tanah, sekarang pula kau kata kau nak kerusi. Masya Allah tabarakallah. Sampai kau tak nak bangun. Dan waktu itulah British rasa sangat kesal dan sangat marah. Sebab itu kita maklum ya, Tok Kupaloh yang lahir pada tahun 1817 dan meninggal dunia pada tahun 1917, 100 tahun Tok Kupaloh dulu hidup.
Tok Kupaloh ni adalah merupakan ahlul bait keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang melalui saluran yang melalui saluran Al-Idrus. Jadi sebab itu kalau kita jumpa orang-orang yang datang daripada Terengganu, belakangnya ada tulis Al-Idrus, maka salur galur dia punya keturunan itu adalah Tok Kupaloh, yang mana merupakan ahlul bait yang datang daripada selatan Yaman. Yang datang daripada selatan Yaman yang kita sebut sebagai Hadramaut. Jadi kalau orang kata di antara sebenarnya orang yang berjasa untuk mempermerdekakan dan konsisten melawan British, Masya Allah Tabarakallah, daripada institusi pondok, maka ini disebut sebagai Tok Kupaloh yang merupakan ahlul bait keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sejarah dia. Jadi di Terengganu tuan-tuan adalah ulama yang daripada keturunan Nabi yang mendatangkan kemerdekaan. Masya Allah Tabarakallah. Jadi subhanallah, jadi kita kena rasa beruntung yang teramatlah luar biasa. Kenapa Ustaz? Sebab tuan-tuan, Masya Allah Tabarakallah, banyak jasa yang dilakukan oleh para pejuang kita. Setelah habis zaman pejuang nasionalis daripada kalangan para ulama, tuan-tuan sekalian, kita capai kemerdekaan, maka datanglah pula macam-macam para pejuang kita. Sebagai contoh kita tahu adalah pula yang popular sekarang ini Pascal, GGK, tuan-tuan sekalian, gerakan khas dan sebagainya. Lawan pula apa yang disebut sebagai di Lahad Datu, lawan pula di Sulu, tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bermacam-macam. Tetapi tahukah tuan-tuan, pada kurun yang ke-20 ini negara umat Islam banyak diganggu gugat, banyak dimusnahkan. Seperti contoh tahun 2003. Tahun 2003 tuan-tuan, Iraq dibuli di zaman pimpinan terakhir mereka waktu itu adalah Saddam Hussein. 2003. Tahun 2011 Libya pula dibuli. Sebab setelah mana Iraq dibuli, maka yang paling lantang untuk selamatkan Iraq adalah Libya. Maka Libya pula dimusnahkan oleh United States. Setelah itu pada tahun yang sama tuan-tuan, yakni pada tahun 2011, maka Barat juga mewujudkan perpecahan di kalangan masyarakat yang berada di Syria. Bermaksud 2011 ada dua negara yang diperangi dengan begitu dahsyat, iaitu Libya dan juga Syria. Ya. Dan setelah daripada itu 2016 pula berlakunya perang yang berlaku di Yaman tuan-tuan, sampailah ke hari ini. Jadi sebenarnya Masya Allah Tabarakallah, kita akan tengok negara umat Islam ni dirosakkan dengan pelbagai jenis kerosakan dan permasalahan, ya, dengan campur tangan kuasa asing yang akhirnya kita menganggap mereka sebagai penguasa, tuan-tuan dimulakan oleh Allah. Jadi Ustaz, macam mana gambaran di Ustaz mereka campur tangan ni Ustaz? Tuan-tuan mungkin tak dapat bayangkan macam mana contohnya kita sebut Barat ataupun negara-negara bersekutu Amerika Syarikat ni, mereka kacau Iraq, itulah sama seperti mana mereka kacau kuasa sultan kita dahulu. Mereka datang, mereka ambil negeri-negeri kita ini dan mereka buat macam mereka ketua di sini. Mereka buat seperti mana mereka ketua di sini. Jadi apabila mereka keluar, mereka anggap mereka hero pula dengan mereka cuba mengalahkan jajahan Jepun pada tahun 1941, tahun 1942. Jadi tuan-tuan kalau pergi ke Tugu Negara, tuan-tuan cuba tengok nama-nama yang dekat Tugu Negara tu, nama orang Melayu ke nama orang British tuan-tuan sekalian. Kat situ pun ada perbincangan sejarah. Tuan-tuan pergi tengok di Tugu Negara, nama orang Melayu ke nama orang British. Sebab British setelah mana dah buat khianat di tanah air ini, Masya Allah Tabarakallah, mereka cuba tukar sejarah seolah-olah mereka pula adalah orang yang memberikan kemerdekaan di tanah air ini untuk melawan Jepun. Padahal waktu itu dia ada isu dengan apa yang dilakukan oleh Jepun sampai dia berundur pergilah ke Singapura. Tetapi pada totalnya tuan-tuan, Masya Allah Tabarakallah, British adalah pendatang dan merupakan penjajah dan mencuri hasil bumi kita suatu ketika dahulu. Mereka pencuri sebenarnya. Cuma akhirnya mereka tukarlah sejarah ni dengan cara mereka mempermainkan politik mereka. Mereka wujudkan agensi-agensi keselamatan zaman mereka. Mereka wujudkan sistem, mereka wujudkan penjara, mereka wujudkan laluan kereta api dan sebagainya. Masya Allah Tabarakallah, yang berusianya panjang, untuk menjadikan seolah-olah mereka berjasa di tanah air ini. Padahal tidak, mereka pencuri sebenarnya. Dan campur tangan mereka itulah ya dibuat seperti mana mereka buat kepada banyak negara-negara umat Islam yang lainnya. Dan akhirnya mereka ingin menganggap mereka adalah hero. Kita tengok seperti di Iraq, mereka menganggap bahawa dia adalah hero untuk menjatuhkan Saddam Hussein. Dan akhirnya sekali mereka datang untuk mendakwa Saddam Hussein di dalam negara Saddam Hussein sendiri, iaitu Iraq tuan-tuan sekalian.
Dan Saddam Hussein dijatuhkan hukuman bunuh ataupun dijatuhkan hukuman mati di dalam negaranya sendiri, tetapi diatur, ditadbir urus oleh Barat. Jadi sebenarnya sebab itu saya nak bagi tahu betapa sebenarnya Barat, cara dia campur tangan, dia bukan kacau orang bawahan, dia terus nak jadi ketua bila dia masuk di sesebuah negara, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Itu cara dia. Macam mana dia kacau negara kita dulu, dan dia terus nak jadi ketua, tuan-tuan. Terus dia langgar sultan, terus dia langgar pembesar-pembesar. Masya Allah, tabarakallah. Terus dia langgar, dia tak ada hormat kita punya. Ini berlaku. Lepas tu dia wujudkan mana-mana agensi yang seolah-olah nampak dia ni sebagai polisi dunia, padahal dia adalah merupakan penjajah. Sebab itu kadang-kadang orang confuse mana satukah sebenarnya penjajah, sedangkan Masya Allah, tabarakallah, di zaman dahulu para ulama pondok, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong, Tok Kenali, Tok Janggut melawan British. Tapi tiba-tiba British pula yang wujudkan agensi-agensi ini, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sampai ingat pakaian uniform kita dulu pula pakaian yang menghala kepada Barat. Jadi sebab itu Masya Allah, tabarakallah, namun sebenarnya apa yang kita nak sampaikan, setelah mana mereka keluar, mereka berambus daripada tanah yang mulia ini, maka waktu itu kita kembali takbir urus negara kita semula. Kita mengatur sebaik mungkin para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita meletak pada lambang kita, kalau tuan-tuan tengok di PDRM, ada kalimah Allah, ada kalimah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu kita pula, tuan-tuan, mengaturkan bagaimana ketenteraan kita. Dalam tu kita ada kagat, tuan-tuan, agama, Masya Allah, tabarakallah. Ada pula yang ada baka, tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah, ada agama, ada kaunseling. Dan akhirnya memberikan kesan yang sangat munasabah. Dan hari ini Allah Ta'ala telah pun mententeramkan negara kita. Cuma jalur sejarah negara kita begitulah para jemaah sekalian. Tahun 1941, tahun 1942, setelah mana Jepun kecundang zaman mereka itu, maka datanglah pula komunis. Jadi komunis ni, tuan-tuan, adalah merupakan pengganas juga. Mana-mana orang yang mengiktiraf bahawa komunis itu adalah pejuang kemerdekaan, mereka menipu dan berdusta. Kerana mereka mengangkat senjata, para jemaah sekalian, membuli orang-orang kampung, dan pada akhirnya sekali mereka mengambil kesempatan melukakan orang-orang kampung, dan mereka memberikan kesan yang amat besar. Jadi sejarah negara kita ni, ada 4 negara besar yang jajah negara kita. Ada 4 negara ni. Tuan-tuan kena ingat, kalau masuk World Cup nanti, tuan-tuan jangan sokong 4 negara ni. Yang pertama sekali, penjajah yang jajah negara kita namanya adalah Portugis ataupun Portugal, negara Cristiano Ronaldo, tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan seronok Manchester menang 1-0 malam tadi, jangan bangga sangat, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Tapi Portugis menyerang tanah air kita setelah mana lebih kurang 100 tahun pemerintahan kerajaan Melayu Islam di Melaka suatu ketika dahulu. Setelah itu, tuan-tuan, datang pula Belanda. Ada lagi negara Belanda. Belanda juga pernah menjajah kita ataupun disebut sebagai Netherlands. Yang ketiga disebut sebagai British, itu kita maklum. Yang keempat juga para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebut sebagai, Masya Allah, tabarakallah, sebagai Jepun. Jadi 4 buah negara ni, tuan-tuan, pernah menjajah tanah air kita. Jadi Masya Allah, tabarakallah, disebutkan kepada kita hubbul watan minal iman. Barang siapa yang mencintai negaranya itu adalah merupakan bahagian daripada salur galur iman. Cuma saya nak bagi tahu, bukan zaman Melaka sahaja ada pengkhianat. Bukan zaman Masya Allah, tabarakallah, kerajaan Melayu Islam yang berada di Patani sahaja yang ada pengkhianat. Bukan Khalifah Uthmaniyah ataupun kita sebut zaman yang mana umat Islam memegang 2/3 dunia, yang berpusat di Turki, ada pengkhianat yang namanya Mustafa Kemal Atatürk. Tapi sebenarnya pada zaman Nabi sendiri dah ada orang yang khianat. Zaman Nabi sendiri dah ada orang yang khianat. Siapa yang khianat pada zaman Nabi? Namanya adalah Ibnu Qattal. Tuan-tuan sekalian, saya nak bagi tahu macam mana dia ni boleh khianat, tuan-tuan. Sebenarnya pengkhianat waktu itu Nabi, negara Nabi adalah Madinah, dan Nabi berperang dengan Mekah. Mekah ni, tuan-tuan, ada kafir Quraisy yang berada di Mekah, manakala Nabi pula memimpin umat Islam di Madinah. Jadi bila Nabi pindah ke Madinah, waktu itu dah ada jadi negara Islam dan juga negara kafir Quraisy. Jadi mereka tak puas hati dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad keluar daripada negara tersebut dan bina tamadun yang baharu di Madinah. Jadi apa yang berlaku? Masya Allah, tabarakallah, 624 Masihi berlakunya perang Badar. 625 Masihi berlakunya perang Uhud.
627 Masihi berlakunya perang Ahzab. Nampak tak? Jadi 624 tuan-tuan ingat, perang Badar pada tahun 624 Masihi berlangsung pada bulan Ramadan. Tuan-tuan tahu waktu tu kita puasa dan kita menang. Perang Uhud berlaku pada tahun 625 Masihi dan peperangan itu berlaku pada bulan Syawal. Dan kita kalah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak ingat senang je lah. Kalau orang Melayu agak-agaknya berperang pada bulan Syawal, tuan-tuan, kita sibuk banyak open house tuan-tuan sekalian. Kalau kita yang berperang, confirm kalah lah. Tapi sebenarnya dalam perang Uhud tu bukanlah kerana mereka sambut Syawal, tapi oleh kerana mereka tak taat kepada perintah Nabi supaya tak turun daripada bukit tersebut. Yang ketiga, perang Ahzab. Perang Ahzab ni pula para jemaah sekalian yang berlaku, Masya Allah Tabarakallah, pada tahun 627 Masihi adalah dianggap sebagai perang yang terakhir di antara Mekah dan juga Madinah waktu itu. Ya, 627 Masihi, perang Ahzab, perang ketiga dalam sejarah kita yang popular lah, adalah perang yang terakhir antara Mekah dengan Madinah. Sebab setelah terjadinya perang yang ketiga, Islam dah pegang Mekah waktu itu. Itu cerita dia begitu. Jadi perang Badar 624, perang Uhud 625, perang Ahzab 627. Setelah mana perang yang ketiga ni, dah tak ada lagi perang di antara kita dengan orang Arab Mekah, sebab Madinah dengan Mekah itu telah pun dipegang oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Cumanya dalam perang Ahzab ni, perang yang ketiga ni, waktu itu Nabi Muhammad ada sebanyak 3,000 pengikut dan orang yang ada dalam kubu, manakala musuh pula ada sebanyak 10,000 askar. Waktu itu kita dalam Madinah, Nabi ada buat hubungan dengan orang Yahudi sebab kita nak melalui perang Ahzab. Jadi kita pun deal dengan Bani Quraizah, orang Yahudi. Kita kata dekat Yahudi, wahai Yahudi, kamu jaga bahagian timur Madinah, kalau musuh masuk, kamu lawan dia. Tapi bila mana musuh datang, tuan-tuan, nama surah Al-Ahzab ni bermaksud tentera-tentera yang bersekutu. Sebab mereka panggil semua dia punya kawan-kawan untuk sokong dan kepung Nabi dalam tempoh 4 minggu. Negara kita tuan-tuan, kalau ekspor dan juga import, contoh beras tuan-tuan, sebulan tak dibawa daripada luar, gula tak diimport daripada luar tuan-tuan, apa jadi dengan negara kita? Susahlah. Jadi dalam tempoh sebulan lebih begitu, Nabi dikepung. Nabi dikepung dengan kepungan yang amat dahsyat, sampai tak ada laluan untuk bawa masuk bekalan. Akhirnya apa yang berlaku? Para jemaah sekalian, Masya Allah Tabarakallah, Nabi dah memang deal dengan orang Yahudi Bani Quraizah supaya jaga timur. Tetapi akhirnya apa yang berlaku? Bani Quraizah ni tuan-tuan, dia tengok musuh kuat, dia khianat. Yahudi dia khianat. Dia tarik 800 daripada pengikut dia keluar daripada kesepakatan tersebut dan dia sokong pula musuh. Allahu Akbar. Ini bahaya tuan-tuan. Ini bahaya orang Yahudi ni. Ini bahaya tuan-tuan orang yang tak faham perjuangan. Sebab itu saya nak bagi tahu, orang Islam ni dialah yang akan pertahankan negara sendiri. Yang lain-lain ni tuan-tuan, besok dia lari tuan-tuan sekalian. Yang lain-lain ni Masya Allah Tabarakallah, besok dia lari ya. Dia Masya Allah Tabarakallah, orang Yahudi ada duit, ada kemewahan, apa-apa berlaku dia lari lah. Yang sibuk betul-betul pertahankan adalah pribumi itu sendiri, orang yang duduk kat situ sendiri. Dan akhir sekali para jemaah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 800 daripada Bani Quraizah ini, mereka telah pun khianat kepada Nabi dan dia telah dianggap sebagai kafir harbi, sebab dia juga berperang balik dengan kita tuan-tuan, kafir harbi. Okey, tak apa. Itu pengkhianatan pertama dalam perang terakhir kita. Yang kedua, perkhianatan kedua yang berlaku adalah waktu itu ada seorang ini, dia ni ditugaskan sebagai pengutip cukai untuk negara Islam Madinah. Namanya adalah Ibnu Khattal. Kita tugaskan dia untuk kutip cukai untuk negara kita. Tapi tiba-tiba apa yang berlaku? Dia tengok tentera Ahzab ada ramai, dia tengok tentera bersekutu lebih kuat, dia kata confirm lepas ni Islam kalah, lebih baik aku pergi sokong dulu Mekah. Dan waktu itu tuan-tuan, Madinah lawan dengan Mekah. Ibnu Khattal yang merupakan di antara rakan-rakan dengan persahabatan pada saat ketika itu, tuan-tuan sekalian, akhirnya khianat kepada Nabi dan dia pergi sokong Mekah. Setelah mana dia sokong Mekah, dia pun jatuh murtad, dia keluar daripada Islam. Ini nampak tuan-tuan,
Asal dia ditugaskan sebagai pengutip cukai untuk negara Islam Madinah. Tetapi pada akhir sekali Ibn Khattal, dia telah pun lari sokong Mekah pada saat ketika itu, dan dia telah pun murtad. Dan apabila dia telah murtad, ayuhal mustami'un al-kiram, pada saat ketika itulah Masya Allah tabarakallah dijumpainya semula dalam Fathul Mekah, ketika mana dibuka kota Mekah Al-Mukarramah oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka telah pun dihukum bunuh untuk orang yang murtad ni, tuan-tuan sekalian. Sebab itu dalam Islam kita tak boleh keluar agama ni sesuka hati, tuan-tuan. Yang dalil tu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama tu, itu tuan-tuan bermaksud tidak ada paksaan untuk orang yang bukan Islam, kita paksa dia masuk Islam, ya. Tapi dalam Islam ni, sekali kita Islam, tetap selamanya kita Islam, tuan-tuan sekalian. Hidup dengan cara Islam, mati dengan cara Islam, ke bumi dengan cara Islam, kafan dengan cara Islam, tuan-tuan sekalian, Masya Allah tabarakallah. Dan diselesaikan harta kita juga dengan cara Islam. Jadi Ibn Khattal melakukan siri pengkhianatan kepada Nabi dan kepada umat Islam, dan setelah mana dia lari ke Mekah pada saat ketika itu, dan Masya Allah tabarakallah, dia juga telah pun dinisbahkan sebagai pengkhianat, dan dia juga telah pun Masya Allah tabarakallah murtad, maka dihukumkan bunuh untuknya. Sebab itu saya nak bagi tahu Masya Allah tabarakallah, daripada zaman sejarah kita yang bertubi-tubi ini para jemaah, Nabi Muhammad tidak mudah dalam membina negara bangsa. Tak mudah Nabi membina negara bangsa. Pelbagai episod yang melukakan tubuh dan juga hati Nabi Muhammad, pelbagai episod yang melukakan tubuh dan juga hati para sahabat, dan mereka juga masih tetap berjuang bersungguh-sungguh para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan perjuangan yang mereka tak goyang dan mereka tak takut. Saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah taala, ada beberapa perkara yang tuan-tuan mesti akan kagum dengan Nabi Muhammad. Kenapa tuan-tuan? Saya nak bagi tahu Masya Allah tabarakallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan berperang dalam perang Badar, tuan-tuan, adalah ketika mana usianya 54 tahun. Saya nak tanya, hari ni orang kita kalau 54 tahun buat apa, tuan-tuan? Ada yang pergi dialisis, ada yang beratur di hospital kerajaan untuk kita ambil macam-macam jenis ubat-ubatan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Taala, berjuang dalam perang Badar umurnya 54 tahun. Berjuang dalam perang Uhud umurnya 55 tahun. Berjuang dalam perang Khandaq umurnya 57 tahun. Ini apa ni tuan-tuan? Tokoh tak hebat lagi kah? 50-an berperang menang. 50-an jadi presiden menang, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan naik daripada sistem tanda tangan, tetapi Nabi Muhammad naik dengan Masya Allah tabarakallah kemurnian, dan kadang-kala terpaksa menghadapi pembulian, tetapi tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menang para jemaah yang dimuliakan oleh Allah taala. Dan subhanallah tabarakallah, perang terakhir Nabi, tuan-tuan kena ingat ni, perang terakhir Nabi adalah sewaktu umur Nabi 63 tahun. Allahu Akbar. Itu adalah perang Tabuk. Walaupun perang Tabuk tidak berlaku kejatuhan darah, kita berperang dengan Hercules, saya dah pernah cerita dah bulan lepas ataupun bulan-bulan sebelum-sebelum ini. Namun maklum kepada kita, Nabi Muhammad menghadapi perang yang terakhir, iaitu perang Tabuk. Nabi Muhammad terpaksa jalan jauh, tuan-tuan, nak pergi ke perang Tabuk, ketika mana perang tersebut umur 63 tahun. Subhanallah. Jadi saya nak tanya, siapakah di kalangan kita 60-an boleh pegang lagi? Askar kita cas perkhidmatan pun 20 tahun, tuan-tuan. Ataupun kita akan ikutlah grade dia. Masya Allah tabarakallah. Kemarin saya program dengan Pengkalan Subang, bersama dengan general dia, Masya Allah tabarakallah. Tapi saya nak bagi tahu, Masya Allah tabarakallah, hari ni tanah air kita yang akan jadi general, yang akan jadi komander, tuan-tuan, yang dia akan jadi kawal pusat pemerintahan, Masya Allah tabarakallah, itu begitu. Tetapi Nabi Muhammad dalam umur 57, dalam umurnya begitu, Nabi Muhammad juga korek lubang, tuan-tuan, untuk pastikan musuh jatuh dalam lubang tersebut. Masya Allah tabarakallah. Dan perang yang terakhir Nabi adalah ketika mana umur Nabi 63 tahun, para jemaah yang 61 tahun, pada saat ketika itulah berlakunya peristiwa perang Tabuk. 61 tahun, perang yang terakhir tak jatuh darah, sebab waktu itu Hercules dia nak damai.
Dia kata tak apa, kami bayar jizyah. Tamadun Rom kata waktu itu umur Nabi 61 tahun. Nabi hidup lagi 62 tahun, 63 tahun Nabi meninggal dunia. 63 tahun Nabi meninggal dunia. Jadi masya-Allah tabarakallah, kita maklumlah para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mula pegang senjata untuk berperang umur 54 dalam Badar, 55 Uhud, 57 Khandaq, lepas itu masuk pula perang Khaybar 58, lepas itu perang Mu'tah dalam 60 tahun, dan banyak lagi beberapa perang-perang yang lain. Namun perang yang terakhir Nabi adalah ketika mana umur 61 tahun, dan pada umur 63 tahun Allah Ta'ala mewafatkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Jadi saya nak bagi tahu tuan-tuan, perjuangan tak pernah selesai. Perjuangan kita tak pernah selesai. Selagi mana kita ada kudrat untuk mempertahankan tanah air, selagi mana kita ada kudrat untuk memastikan perjuangan kita ini mantap dan hebat, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, teruskanlah berjuang. Sebab Nabi pun perang yang terakhir dia umur 61. Takkan kita baru habis 55 kita dah tak nak buat apa-apa kerja tuan-tuan. Nah, masya-Allah tabarakallah, takkan kita tak nak berlemah-lemah untuk agama. Sebab itu disebutkan kepada kita, ya, lebih banyak kita meletakkan sumbangan kita kepada agama, maka lebih besar apa yang Allah Ta'ala akan balas kepada kita. Perkara ini berlaku, saya nak ceritakan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kepada Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az, masya Allah tabarakallah, dia ni adalah di antara sahabat Nabi yang paling setia di kalangan amilin. Tahu tak apa maksud amilin? Amilin ni bermaksud orang yang suka buat kerja. Dia masuk perang, dia suka buat kerja. Dia bukan jenis suka nak jadi orang besar semata-mata. Jadi Sa'ad bin Mu'az adalah merupakan sahabat Nabi. Ingat tak tadi Ustaz cerita orang Yahudi khianat kita 800 orang kan? Apa jadi kat mereka? Oh tuan-tuan, lepas kita dah menang perang Ahzab, kita return balik cari Bani Quraizah ni tadi. Kita cari dia. Mana boleh lepas macam tu je? Dia khianat kita 800 pula. Kita cari dia, kita pula kepung dia tuan-tuan. Kita pula kepung dia. Dan dalam tempoh perkepungan tersebut, masya Allah tabarakallah, macam-macam lah yang berlaku tuan-tuan. Subhanallah tabarakallah. Kita kepung dia, dan kita perangi di kalangan askar mereka sahaja. Kita tak perang anak kecil, orang tua dan perempuan. Kita tak perangi mereka. Mereka dah dikategorikan sebagai kafir harbi yang telah pun menentang kita waktu itu. Namun akhirnya apa yang berlaku para jemaah sekalian, Sa'ad bin Mu'az di antara sahabat Nabi, dalam pergelutan dia terkena satu anak panah. Dan pada saat ketika itu, ayuhal mustami'un al-kiram, apabila terkenanya anak panah, maka Sa'ad bin Mu'az ni lukanya turun tak habis-habis, menyebabkan kesakitan itu bertubi-tubi pada dia, menjadikan dia ni sangat sakit, sangat-sangat cukup luar biasa sakit. Sampaikan masya Allah tabarakallah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana kesakitan itu ada pada diri dia, ada pada tubuh dia, dia berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, masya Allah tabarakallah, kalaulah ya Allah ada lagi peperangan di antara kami dengan orang Arab di Mekah ya Allah, maka janganlah engkau matikan aku, kau panjangkan usia aku ya Allah, supaya aku dapat pertahankan Islam untuk lawan kafir Quraisy pada saat ketika itu. Luka dia ada ni, luka dia dah sembuh dah. Namun setelah itu Nabi bersabda, Nabi kata setelah perang Ahzab ni dah tak ada perang dah dengan orang-orang di mana, di Mekah, sebab kita pula akan perangi mereka. Mereka tak akan perang kita, kita pula akan perangi dia. Sa'ad bin Mu'az ni subhanallah, tadi dia doa dah. Dia kata, ya Allah, kalau ada perang lagi, maka kau panjangkan usia aku. Tapi kalau dah tak ada ya Allah, maka jika mati baik untuk aku, ya Allah kau matikan aku. Allah Ta'ala makbulkan doa Sa'ad bin Mu'az ni, sampai luka dia yang dah kering pada saat ketika itu. Dalam kitab Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, kata Imam Ibn Katsir, telah pun ketika mana luka dah kering, kembali berdarah semula tuan-tuan, dan akhirnya Sa'ad bin Mu'az mati tuan-tuan kerana kehilangan darah yang banyak. Nak kata dia nak hidup sebab perjuangan, dan dia nak mati juga tuan-tuan sebab perjuangan. Ini contoh Sa'ad bin Mu'az. Dia kata, ya Allah kalau hidupkan aku, ya Allah ada lagi perang dengan orang kafir Quraisy, hidupkan aku ya Allah.
Tapi kalaulah kata, ya Allah, kematianku telah pun sampai ya Allah, dan mati lebih baik untuk aku ya Allah, maka matikanlah aku ya Allah. Jika dah tak ada perang lagi, perang pun dah tak ada, Allah Ta'ala tamatkan riwayat sahabat Nabi ni, namanya Sa'ad bin Mu'az. Nabi apabila dapat maklum perbuatan tersebut, Nabi pergi ke kemah Abu Bakar As-Siddiq, Nabi pergi ke kemah Umar Al-Khattab. Kedua-duanya tuan-tuan menangis teresak-esak kerana kematian Sa'ad bin Mu'az. Saya nak bagi tahu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, orang dulu-dulu nak bawa Islam ke tanah Melayu ni, mereka bergadai darah tuan-tuan bagi menentang musuh. Tetapi orang mutaakhir ini tuan-tuan, mereka menjatuhkan darah tuan-tuan bagi menentang sesama Islam. Akhirnya kita lemah tuan-tuan, kita tak kenal mana musuh kita. Saya buktikan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tahun 1975 sampai tahun 1990 berlakunya perang saudara di Lubnan. Padahal tuan-tuan tahu, Lubnan ni di antara negara yang berpotensi tinggi untuk jadi negara yang ada ekonomi yang kuat. Tetapi akhirnya berlaku perang saudara di Lubnan yang hebat 1975 sampai 1990. Syria pula tuan-tuan 2011 sampai hari ni 2022, masya-Allah tabarakallah. Yaman juga perang saudara, masya-Allah tabarakallah. Ini kita cerita negara luar, mari kita cerita pula sejarah kita dulu. Sejarah kita dulu tuan-tuan dimuliakan oleh Allah, kerajaan Melayu Islam bukan berakhir di Perlis, tetapi waktu itu kita ada lagi selatan Thailand, dan ada lagi negeri atas Thailand tu waktu itu semua negara umat Islam, sampai ke yang paling hujung namanya Ligor. Hujung sekali namanya Ligor tuan-tuan. Namun sejarah membuktikan kepada kita, setelah Siam mencuba bertubi-tubi untuk jatuhkan kerajaan Ligor, Melayu Islam Ligor waktu itu, tak kalah-kalah. Akhir sekali apa yang berlaku para jemaah sekalian, Siam membiarkan berlakunya perang saudara, menyebabkan kalah mereka, dan negeri terakhir adalah selatan Thailand, itulah yang masih lagi majoriti umat Islam. Sebab itu tuan-tuan jangan terkejut, orang Thailand yang ke atas semuanya ada yang boleh cakap bahasa Melayu lagi. Sebab dulu gugusan kepulauan tanah Melayu ni tuan-tuan sangatlah besar. Ada Thailand sikit, ada Filipina. Sejarah Filipina pun berlainan. Kita pernah dengar satu istilah namanya Mafilindo tuan-tuan, kan? Malaysia, Filipina, Indonesia, kan? Itu lainlah, saya tak cerita hari ni. Tapi apa yang saya nak sebutkan pada sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya kita melalui perjalanan yang amat panjang, dan sebenarnya perbalahan di antara kita semua pada akhirnya akan mengakibatkan kita tidak lagi berpengaruh dan kita hilang kuasa kita. Saya cerita negara Arab dulu tuan-tuan sekalian. Ni baru saya cakap tentang apa yang berlaku juga di persekitaran kita kemarin, di Ligor baru-baru ini, apa yang berlaku dalam sejarah. Jadi belajarlah tuan-tuan untuk menjaga tanah air kita, bahkan dinasihatkan kepada kita hubbul watan minal iman, adalah merupakan cinta kepada negara itu juga di antara pucuk-pucuk keimanan para jemaah sekalian. Dan mudah-mudahan masya-Allah tabarakallah, Allah Subhanahu Wa Taala memelihara tanah air kita, dan Allah Taala menjadikan anak-anak kita mampu membesar dengan sihat, dengan waras, dengan sistem pendidikan yang baik, dan pada akhirnya memberikan kejayaan kepada kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebab tanah ini tempat kita sama-sama cari rezeki tuan-tuan, betul kan? Tanah ini tempat kita sama-sama bangunkan keluarga kita. Tanah ini tempat sama-sama kita membina impian kita. Kalau tanah ni tak tenteram, kita tak boleh kejar impian kita. Kalau tanah ni tak tenteram tuan-tuan, kita tak boleh nak kejar perusahaan kita. Tapi Allah telah pun memerdekakan tanah air ini dengan bantuan para ulama, dengan bantuan para pejuang. Saya mohon mudah-mudahan kita semua dapat menghargai apa yang telah kita sampaikan dan bincangkan sebentar tadi. Dan yang baik datang daripada Allah, fakir miskin, banyak kejahilan, banyak kekurangan, dan banyak perkara yang perlu dipelajari, itu adalah diri saya sendiri. Terima kasih di atas perhatian, sangat hargai di atas kehadiran. Mudah-mudahan kita bertemu di syurga Allah dalam keredaan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.